Encik Yaakob. Boleh saya panggil anda sebagai Encik Yaakob saja ya. Dengan nama Cik Yaakob kata beliau adalah seorang pendengar dari seberang tambak dari Malaysia. Dan ini pengalaman yang beliau telah pun lakukan dan ini adalah atas kebodohan, tamak ketamakan yang beliau inginkan dalam hidupnya. Kata Encik Yaakob, pengalaman ini adalah ketika beliau tersepit dan ingin jalan keluar yang mudah. Saya sudah jatuh di timpa tangga. Sebenarnya saya dibelenggu masalah berhutang. Saya memang kisi banyak sangat hutang. Hutang sana, hutang sini. Saya ni kaki judi. Sebelum ini saya memang kisi suka bermain nombor eko, suka bermain judi haram dan sebagainya, kata Encik Yaakob. Sehingga kan ia meretakkan hubungan saya dengan isteri. Saya dalam pada masa yang sama memang sangat sayangkan isteri, dan dalam masa yang sama juga saya memang tak boleh lari daripada tabiat saya untuk berjudi. Jadi apa yang berlaku, ini telah meretakkan hubungan saya dengan isteri saya. Isteri saya berpisah dengan saya, dan isteri saya telah pun mendapat hak menjaga anak, 2 orang anak saya. Saya sedih dengan perpisahan, tapi saya tahu memang kesilapan saya. Cuba berubah beberapa kali tapi tidak berjaya kisi. Sampailah satu hari saya telah pun diugut kalau saya tidak bayar hutang yang bernilai RM10,000 dalam masa tertentu yang ditetapkan. Saya harus menggadai nyawa saya. Gadai nyawa, orang itu akan potong sebelah tangan. Kalau masih tak bayar, potong lagi sebelah tangan, kemudian potong kaki. Saya tidak akan dibunuh, tetapi dia akan membuat hidup saya merana. Bila dengar apa yang dikatakan, pada mulanya tidak percaya. Sampailah mereka ini menghirit saya di salah sebuah kilang lama, menunjukkan ada 3 lelaki depannya yang tangan mereka dipotong depan mata saya, kisi, kata Encik Yaakob. Bila saya nampak, saya terperanjat. Saya tak boleh kata apa-apa. Perkara ini dah lama berlaku, kisi. Lebih kurang 10 tahun yang lalu. Jadi saya terpaksa nak cari kerja separuh masa ataupun part time. Memang kisi tak akan boleh saya kumpul RM10,000 dalam masa yang singkat. Saya nak berjudi pun dah tak ada duit. Apa saya buat? Saya jumpalah perawat, boleh saya katakan seorang dukun dekat kawasan saya tinggal. Saya tanya bagaimana nak dapat kekayaan yang pantas dan senang. Dukun ini telah pun mengajar saya sesuatu, tapi dengan satu syarat. Saya harus meniduri sesuatu ataupun makhluk yang beliau jaga. Senanglah tidur. Cantik kisi orangnya. Bila dia tunjuk, saya tanya ni siapa? Dia kata pada saya, wanita ni adalah anak gadisnya. Saya tengok cantiknya, takkanlah tak ada lelaki nakkan anak gadisnya. Saya pun setuju. Tapi saya kata pada dukun ini, saya akan tidur dengan anak gadis kamu yang cantik ni selepas saya dapat apa yang saya perlukan, inginkan dari tok dukun tersebut. Para pendengar Dia 897 FM. Sebelum saya teruskan kisah dari Encik Yaakob, pendengar dari seberang, berkongsi pengalaman. Sekarang ini beliau ketika itu beliau dalam keadaan terdesak nak dapatkan wang sebanyak RM10,000 untuk melunaskan hutang dengan penghutang ataupun dengan peminjam wang yang haram, yang tidak mempunyai lesen. Dan dikatakan kalau tidak lunaskan hutang-hutangnya, satu persatu tangan kiri dan kanan dan kaki akan dipotong. Jadi beliau telah pun berjumpa dengan seorang dukun. Dukun ini kata, aku boleh bantu dan tolong kau, tapi ingat dengan satu syarat, engkau kena tolong aku juga. Tolong apa? Dia tunjuk engkau kena tidur dengan anak aku. Anak dia keluar, tengok anak cantik lawa orangnya. Jadi oleh kerana Yaakob kata beliau dah nampak anak dukun tu orangnya cantik dan lawa, beliau kata setuju. Yalah, siapa lelaki manalah dalam keadaan sedemikian rupa diberi katanya peluang untuk mendapat wang dan dapat meniduri seorang wanita, katanya di sini, yang begitu cantik sangat-sangat. Jadi beliau tidak berfikir panjang, lalu bersetuju. Jadi apa yang dilakukan oleh dukun tersebut, jari telunjuknya telah pun
dicucuk dengan jarum. Jarum itu ada mengandungi jari telunjuk. Kemudian jarum yang ada darah, bekas darah tu dimasukkan dalam satu bekas kecil, diikat dengan kain kuning. Kemudian ini adalah perjanjian engkau dengan aku. Sekiranya kalau engkau mungkir janji, maka naaslah engkau. Jadi kata Yakub, beliau telah pun dipendekkan cerita di sini para pendengar Ria 897 FM. Beliau sebenarnya telah pun membuat apa yang diarahkan oleh dukun tersebut. Yang pertama, pada hari Khamis malam Jumaat, hujung jari ibu kakinya diikat dengan benang. Benang bukan sebarang benang, ini benang telah pun dijampi serapah oleh dukun tersebut. Hujung ibu jari kaki, benang warna merah diikat. Kemudian benang tu hujungnya pula ada jarum, ya, yang dah dicucuk all tadi. Ada 2 jarum, satu dukun simpan, satu diserahkan balik pada si Yakub. Dan kemudian hujung jarum tu diikat dengan benang. Hujung jarum itu pula harus dicucuk pada apa? Harus dicucuk pada pokok pisang yang mempunyai jantung. Di bahagian mana dia cucuk? Kata Yakub mengikut kiriman email, saya disuruh cucuk hujung jarum yang ada darah saya, Kisi, di pokok pisang yang ada jantungnya. Di jantungnya lah saya cucuk. Kalau kena pada malam yang tepat, akan kedengaran suara orang minta tolong. Para pendengar Ria 897, kata Yakub dipendekkan cerita, saya menang besar, Casey, setelah saya minta makhluk yang saya perangkap itu, kalau saya nak lepaskan dia harus berikan saya kekayaan. Dia berikan saya numbu yang ada tertera pada batang pokok pisang. Dengan numbu itu, saya belilah numbu itu, kata Yakub. Apa yang berlaku, Casey? Nak beli nombor eku yang besar, saya tak ada duit. Saya pinjam orang sana sini, semua tak nak kasih pinjam. Akhirnya ada seorang pakcik ni pinjamkan saya duitnya, Casey. Saya beli nombor tersebut. Alangkah terperanjatnya, saya menang. Dengan jumlah yang besar, saya menang besar. Bila menang besar, semua hutang saya lunaskan. Akhirnya, saya teringat akan perjanjian saya dengan dukun untuk tidur dengan anaknya. Saya datang dengan rela hati yang terbuka. Anak dukun tu lawa, Casey. Siapa yang tak nak? Sampai dalam rumah dukun, saya masuk ke dalam. Saya kata terima kasih. Ini ada habuan untuk Pak Dukun kerana bantu saya. Tapi dia tak nak ambil duit saya. Kamu simpan duit kamu. Aku tak perlu duit kamu. Aku perlu janji kamu untuk tidur dengan anak aku. Saya tanya, mana anak Pak Dukun? Dia ada dalam bilik. Ingat, kamu jangan mungkir janji. Kalau kamu mungkir janji, naas kamu dibuatnya. Jadi saya masuk dalam bilik, nampak anaknya baring di atas katil. Casey, saya masih teringat wajah pertama kali saya nampak bila saya jumpa dukun ini. Apabila saya buka pakaian saya, baring di atas katil, saya tarik bahunya. Alangkah terperanjatnya, Casey. Muka dia punyalah hodoh, Casey. Terkopik-kopik, mata terbeliak, lidah terkeluar dengan air liurnya melilih, menitis-nitis tanpa henti. Baunya baru dapat bau, Casey. Punyalah busuk macam bau nanah yang dah busuk, Casey. Saya sampai nak muntah melihat wanita yang baring di atas katil. Apabila saya keluar, saya tanya, Pak Dukun, siapa tu pembantu? Pembantu siapa? Casey nak tahu dia cakap apa? Itulah anak aku. Engkau dah janjikan nak tidur dengan dia? Tapi bila saya jumpa dia, muka dia lawa. Kenapa macam ni? Kalau aku kasih kau muka macam ni pertama kali kau jumpa, kau fikir kau nak tidur, nak buat janji dengan aku? Mestilah tidak, kan? Jadi aku kaburkan mata kau. Kau nampak yang cantik aja. Sekarang kau dah mungkir janji. Aku dah tunaikan janji aku pada engkau. Engkau tunaikan janji engkau pada aku.
Kata Yakub, saya terus lari keluar tak berani, Casey. Para pendengar Ria 897 FM, perkara ini berlaku 10 tahun yang lalu. Sampai ke saat ini, kata Yakub, hidupnya sering dibelenggu. Pada malam-malam hari akan datang seorang perempuan di tingkap bilik, ketuk-ketuk tingkap. Katanya di sini, dia nak masuk untuk tunaikan janji. Dah macam-macam pakar saya jumpa, tapi tak seorang pun boleh bantu, Casey. Kata Yakub, kerana kebanyakan dari mereka mengatakan, ini perjanjian saya dengan syaitan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri